Salam sejahtera dan selamat datang untuk program Forum Penyalahgunaan Dada. Untuk program hari ini, kita menjemput 4 orang pembicara yang amat berpengalaman: Tan Wei Han, Sherwin Raj Madhyalagat, Arvind Balasundaram dan Yonesh Jagadisan. Dengan tidak membazirkan masa, kita segala hormatnya menjemput Tan Wei Han untuk memberi pengenalan tentang dada. Okey, saya sekarang nak menjawabkan soalan Syawin tentang yang pengenalan dada. Masalah ni masa sekarang lah. Sekarang tiap-tiap hari kita ada tengok dekat surat khabar, television atau apa-apa mana lah. Banyak polis sekarang tangkap banyak orang menyisap dada, buat tentang dada banyak. Sebab kenapa dada ni sekarang famous dekat sini, sebab dada ini dia boleh bagi kita badan macam high, shock, apa-apalah. So banyak orang nak pergi try. Banyak dewasa siapa-siapa sekarang sangat suka pergi try barang ni. So kenapa dada boleh jadi famous dekat sekarang, sebab dada dia, kalau kamu sudah try satu kali, dia memang lah satu kali, 2 kali, 3 kali, so teruslah habis kamu punya macam cakap, satu sampai tua lah maksud saya. Yang ini lah pengenalan saya tentang dada. Terima kasih Tan Wei Han. Seterusnya, kita menjemput Sherwin Raj Madhyalagat untuk terangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dada dan kesan untuk penyalahgunaan dada. Okey, faktor-faktor yang seseorang menjadi pentagihan dada. Yang pertama ialah pengawuran rakan sebaya, iaitu kawan yang tidak baik. Selain itu, tekanan daripada masalah yang dihadapi seperti masalah pembelajaran, masalah kewangan dan masalah daripada keluarga. Yang faktor-faktor yang ketiga ialah kurang pendidikan agama. Seseorang murid yang kurang pendidikan agama, dia akan menjejaskan diri dia sendiri. Kesan-kesan penggunaan dada. Yang kesan-kesan yang pertama ialah maruah dan nama baik keluarga terjejas, iaitu nama baik keluarga akan tercemar dalam kalangan masyarakat. Kedua ialah menjadi lemahan tenaga dan menjadi malas. Kesan-kesan yang ketiga ialah menyebabkan pelbagai penyakit. Selain itu, seseorang yang pengambilan darah itu, si pengambilan akan menjauh daripada masyarakat umum dan bergaul hanya dengan berkumpulan yang menagih dada. Terima kasih Sherwin Raj untuk berkongsi pengalaman dia dengan kita. Sekarang kita menjemput Arvind Balasundaram untuk menerangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan dada. Pada pendapat saya ialah langkah untuk mengelakkan kegiatan dada ini ialah terdapat 4 pihak yang memainkan peranan yang sangat penting untuk mengelakkan kegiatan dada ini. Yang pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa seorang insan yang sangat rapat dengan anak mereka, jadi mereka haruslah memberi didikan agama dan memastikan anak-anak mereka
merapatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua ialah guru. Guru ini ialah seorang yang sangat rapat dengan murid di sekolah. Jadi mereka boleh mengajar pendidikan moral dan memberi penjelasan tentang apakah itu dadah. Yang ketiga ialah kawan. Kawan ini seorang insan yang meluangkan sangat banyak masa pada golongan remaja ini. Jadi mereka boleh memberi nasihat ataupun sudah mengenali rakan mereka ini melalui dalam jalan yang tidak baik, cepat-cepat memberikan nasihat kepada mereka ataupun memberitahu kepada ibu bapa dengan keadaan yang segera. Lepas tu ialah pihak polis. Pihak polis ini boleh mengenali golongan kumpulan yang mengedarkan dadah. Jadi mereka boleh memberi hukuman yang berat seperti gantung atau memberi denda ataupun saman yang agar tinggi untuk mengelakkan kegiatan dadah ini. Pada pendapat saya, inilah langkah-langkah boleh kita gunakan untuk mengelakkan kegiatan dadah ini. Terima kasih Arvin. Sekarang kita menjemput Yuanish untuk menerangkan tentang kempen-kempen yang boleh diadakan untuk mengatasi penyalahgunaan dadah dan apakah pendapat yang kita boleh disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih saudara Sharwin kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam forum ini. Pertama sekali bagi saya kenalkan diri saya, nama saya Yuanish anak lelaki Jagatisen, nombor kad matrik 10 di KM 18F1500. Apakah kempen yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah penagihan dadah? Pertama sekali, dari pandangan saya, kempen yang sangat perlu diadakan ialah kempen anti dadah. Jadi kempen ini seharusnya diadakan sejak di sekolah lagi. Pihak sekolah perlu melakukan atau menganjurkan kempen ini. Contohnya di sekolah rendah kita seharusnya membuat kempen anti dadah, menganjurkan pertandingan melukis poster, pertandingan mewarna, untuk menerapkan keburukan dadah kepada seseorang manusia. Jadi apabila seorang individu itu telah dididik sejak bangku sekolah lagi, saya harap individu tersebut tidak akan masuk dalam gejala penagihan dadah ini. Seterusnya ialah kempen gaya hidup sihat. Kempen gaya hidup sihat ni boleh dilakukan oleh pelbagai pihak. Pihak sekolah, pihak kebajikan di taman, pihak kerajaan. Okey, untuk pihak kebajikan di taman, kita boleh cakap macam buat aktiviti senam aerobik ke, atau aktiviti seperti yang menunjukkan kepentingan menjaga gaya hidup yang sihat. Kerana apabila kita dapat menjaga gaya hidup yang sihat, kita dapat menghindari apa-apa stres atau tekanan kepada diri kita. Bagaimanakah tekanan ini berkait dengan dadah? Tekanan ini berkait dengan dadah kerana apabila seorang mengalami tekanan, mereka ingin mencari jalan untuk keluar dari tekanan tersebut. Jadi apakah jalan? Jadi sumber atau solution kepada tekanan itu ialah sesetengah orang mereka nampak sebagai dadah. So mereka akan ambil dadah. Kerana apabila seseorang itu ambil dadah, mereka akan rasa lega, free dan akan merasa macam tu.
Seterusnya ialah kempen-kempen keagamaan. Okey, kempen-kempen keagamaan ini boleh dilakukan di tempat-tempat beribadat atau oleh tokoh-tokoh keagamaan. Contohnya, setiap agama tidak mengajar penganutnya untuk pergi ke jalan buruk seperti ini. Jadi apabila mungkin di masjid ataupun di kuil ataupun di gereja setiap minggu anjurkan apa-apa kempen, cakap ucapan dari tokoh-tokoh agama, ini akan memberi impak yang sangat positif terhadap individu-individu. Tadi saudara ada tanya tentang pendapat juga, ya. Pendapat, okey, dari segi pandangan saya, pendapat yang saya boleh bagi mengenai isu penagihan dada ini, ibu bapa dan guru merupakan orang yang sangat utama dalam hal ini. Ibu bapa merupakan seseorang, dua individu yang sangat rapat kepada seorang lagi. Jadi ibu bapa yang perlu memainkan peranan yang sangat tinggi untuk memastikan anak-anak mereka tidak termasuk dalam gejala penagihan dada. Manakala guru merupakan seorang yang anak-anak itu menghabiskan banyak masa dengan guru dia. Jadi guru pun kena observe, memerhati murid-murid di sekolah, memberi kaunseling jikalau diperlukan kepada murid-murid tersebut. Di samping itu, pada pendapat saya, kita semua lapisan masyarakat perlu bersatu padu untuk menangani masalah dada ini, masalah penagihan dada ini. Jadi sebagai seorang masyarakat yang bagus, sekiranya kita nampak ada orang di tepi jalan yang sedang, bukan di tepi jalan tetapi kita ternampak seseorang yang penagih dada, kita seharusnya membuat laporan kepada pihak-pihak atasan supaya mereka dapat menangkap orang itu dan hantar ke pusat-pusat pemulihan, supaya kita dapat memperbaiki imej negara kita juga. Kerana apabila ramai sangat penagih dada, imej negara juga akan terjejas di kalangan antarabangsa. Pendapat saya yang terakhir ialah penyalahgunaan dada juga mungkin bermula sebagai tabiat yang tidak baik, tetapi ia juga akan membunuh. Bukan saja ambil dada ni kita akan jadi kurus, orang tu akan jadi garang, bukan itu saja. Kita akan mengalami membunuh. Dada ini membunuh. Jadi saya harap semua orang dapat memahami dadah ini bukanlah sesuatu yang benda remeh. Kita perlu mengambil tindakan segera, dan saya harap anak-anak remaja dan orang-orang muda turut mengambil tindakan segera untuk menghapuskan dadah di Malaysia. Sekian, terima kasih. Sampai sinilah kita mengakhiri program pada hari ini. Kami percaya kami telah menyampaikan informasi yang manfaat kepada anda semua. Untuk menghapuskan dada, masyarakat kita perlulah ada kesedaraan tentang penyalahgunaan dada. Kalau kita ada perasaan tersebut, kita mesti boleh menghapuskan dada. Sekian, terima kasih.